Sungguh pun teknologi digital ini sudah merata digunakan seluruh dunia dan juga di Malaysia dalam pendidikan. Tetapi buku terakhir atau buku rujukannya belum tertulis. Mungkin tidak boleh ditulis. Ini disebabkan satu model yang sesuai untuk Malaysia tidak sesuai di Afrika. Begitu juga dalam Malaysia, satu model yang sesuai ke Rumah Panjang Pendalaman Sarawak tidak sesuai kepada orang asli di Gua Musang. Kita mesti sedari tentang perbezaan itu. Kalau kita tidak sedari perbezaan itu, kita akan membuat satu model yang sesuai untuk rumah bangsa di Kuala Lumpur tetapi tidak sesuai kepada Gua Musang. Masalah pertama senang saja, engineering. Itu sama ada kita buat tower 5G atau menggunakan kabel atau menggunakan satellite, itu soalan engineering. Dia boleh mengira keadaan fizikal sekolah itu, gunung-gunung, hutan-hutan, mana teknologi yang sesuai membawa broadband ke tempatan. Saya katakan di tahun 20 tahun dulu ada model one laptop per child, satu laptop untuk murid. Di Afrika, di Kenya, satu laptop itu tak sampai 6 bulan, setengah laptop itu sudah dicuri orang atau rosak, tidak dibaiki. Di Uruguay misalnya, tidak. Kerajaannya bersepakkan bila kita bagi laptop kepada budak-budak kampung, dia tahu budak-budak itu tidak boleh menggunakan dengan serta-merta. Dia tahu alat, apa-apa saja alat akan rosak. Jadi dia tempatkan satu technician di situ, di kampung yang mana dia bagi laptop tu untuk 6 bulan. Tujuannya ialah bukan untuk membaiki laptop yang rosak, tetapi untuk mengajar seorang dari kampung itu membaiki laptop yang rosak. Bukan juga laptop yang rosak melayani orang budak-budak bagaimana menggunakan internet. Itu sebabnya dia successful. Laptop tu dibagi untuk kanak-kanak bawa balik. Bukan di India, di Afrika, di mana laptop disimpan di almari. Bila laptop tu balik ke kampung, ke rumahnya, petang-petang saja budak sekolah dengan ibu bapanya datang ke sekolah, beratur di tepi di tepi fence untuk menggunakan internet di sekolah itu. Oleh sebab itu, penggunaan internet cepat meluap kembang di masyarakat, bukan saja antara murid-murid, bahkan ke penduduk kampung itu. Mungkin one laptop kecil tidak diguna di Sarawak, di Rumah Panjang di Sarawak. Untuk di Sarawak sebagai model yang digunakan oleh Sugara Mitra di India, ada dikatakan Hello Hubs. Di situ dia ada satu bilik menggunakan skrin yang besar dan banyak laptop yang lain kelilingnya. Jadi, dan di situ dia boleh menggunakan program di Granny in the Cloud program, di mana seorang grandmother dari England ke Australia pun boleh beramah tamah dengan murid-murid di situ. Dengan menggunakan itu, dia boleh dua keadaan boleh kesimpulan. Yang pertama, bila murid-murid itu nampak keadaan di negeri lain. Ada satu program, ada satu masa bila grandma di Australia bercakap dengan murid-murid di pendalaman di India, bila bercakap tu, grandma tu berpusing keluar muka. Bila murid ditanya, kau pergi ke mana? Where are you going? Tadi grandma tu cakap, oh, I'm getting a glass of water. Dia pergi kat tap, ambil glass of water. Jadi murid-murid tu terperanjat. Di India kita katakan, saya pergi 20 batu nak ambil air.
Engkau pergi balik ke dapur, pusing ke dapur, dapat air. Itu terperanjat murid-murid di India. Macam mana di Australia dia dapat air di dapur, pasal di India kena berjalan 20 batu nak ambil air. Itu satu penerangan yang membuka mata murid-murid itu. Judy Garland ada menyanyi lagu how you going to keep them on the farm when I've seen Gay Paris. Maknanya macam mana mereka nak balik ke kampung selepas melihat Bandar Paris. Sekarang Bandar Paris datang ke kampung melalui internet. Itu akan membukakan perspektif murid-murid kampung. Bila mereka terbuka kepada dunia luar, mereka tidak lagi hidup di bawah tempurung. Mereka akan bersoal, mengapa ibu bapa, nenek di Australia dapat air dengan senang, kita di kampung tidak dapat air. Itu akan memberikan kesedaran kepada rakyat yang bermakna. Itulah sebabnya di negeri Arab kita bermula Arab Spring yang melalui internet. Sebab orang dah tak puas hati bila dah tengok keadaan di luar. Yang mustahaknya di Malaysia, sebab saya katakan tadi, tidak ada satu model yang sesuai untuk seluruh negeri. Itu maknanya kita mesti eksperimen. Mungkin model one laptop per child itu sesuai untuk satu di rumah pangsa Kuala Lumpur misalnya. Mungkin dia tak sesuai di Sarawak atau di Gua Musang. Yang mustahaknya kita mesti ada banyak model ini dan kita kaji. Mana satu yang sesuai. Macam Sugara Mitra pada permulaannya dia buat satu eksperimen di India, di luar bandar India, tak ada elektrik pun tapi dia gunakan bateri. Dia tahu komputer dalam dinding. Tiga kaki tingginya. Itu. Lepas tu dia pasang video kamera di belakang. Dia lihat keadaan atau perangai budak-murid itu. Dalam tempoh 2 minggu saja, murid-murid itu pandai melayari internet. Guru mereka pun terperanjat macam mana murid-muridnya boleh pandai, boleh tahu keadaan luar. Itu moralnya yang dia buat. Maknanya, murid-murid boleh belajar dengan sendirinya. Tak payah pertolongan orang luar. Daripada itu dia buat eksperimen lain yang satunya dia katakan Hello Hub, di mana bilik itu penuh dengan komputer. Itu saja. Murid boleh dengan Skype bercakap dengan murid-murid di tempat lain, di negeri lain, dan dengan itu interaction dengan murid-murid di tempat lain. Dia merakamkan keadaan murid-murid. Yang pertama, murid-murid itu macam murid-murid lah, tak ada organisation. Tetapi dalam tempoh tak sampai 50 minit pun, 30 minit pun, mereka boleh meraturkan diri mereka sendiri. Daripada itu, dia membuat konsep self-organizing learning environment, SOLE, S-O-L-E. Dia katakan, tahu saja komputer di situ. Murid-murid itu boleh belajar sendiri atau dengan pertolongan sedikit. Itu memberi kepada dia filosofi pendidikan yang berlainan pada kita tahu. Falsafah pendidikan sekarang ialah, kalau nak katakan dalam bahasa Inggeris, the sage on the stage. Maknanya pendeta di pentas. Padahal dengan internet ni, guru tu bukan pendeta lagi, memimpin di sebelah, bukan lagi pendeta di pentas atau a guide on the side, not a sage on the stage. Tujuan guru hanya menyoalkan
soalan yang am. Kita tidak lagi menyuruh murid bilakah runtuhnya pemerintahan Rom. Tidak lagi soalan macam tu. Soalannya ialah mengapa pemerintahan Rom runtuh. Jadi murid tu tidak lagi mengeluarkan fakta tetapi menggunakan otak. Satu pengalaman saya bila datang belajar ke Kanada ialah pada tahun pertama saya terperanjat bila profesor saya katakan test ini take home test. You take a textbook and then an open book test. Maknanya dalam peperiksaan tu dia tak mustahakkan recall information. Dia mustahakkan fikiran. Itu yang mustahaknya. Kita nak tahu macam mana berapa tingginya Gunung Everest. Kita tak tahu. Itu senang kita boleh dapat fakta itu daripada buku, ensiklopedia atau internet. Tapi kita tanya soalan yang kita patut buat ialah macam mana kita nak mengukur ketinggian Gunung Everest. Apa caranya kita ukur? Kita ukur dengan gunakan teknometri atau ukur dengan tukaran penahan atmosfer atau atmospheric pressure dan sebagainya. Itu menggunakan murid-murid berfikir, tidak recall of facts. Tentang memberi akses broadband ke kampung itu seperti saya katakan dahulu, itu soalan engineering, bukan soalan pemerintah atau policy maker. Engineer yang boleh menjawab soalan itu mana yang lebih baik, yang sesuai, yang lebih murah. Kita beri kebenaran kepada pakar-pakar engineer kita membuat pilihan itu. Kita mesti nak satu saja yang kita nakkan kepada engineer kita dan arkitek kita bila membina broadband access di kampung, sama ada gunakan satellite atau kabel atau radio signal, apa-apa saja. Iaitu bila engkau buat satu model atau pusat ataupun menara 5G itu, kau kaji selama 5 tahun atau 10 tahun, apakah kebaikannya dan keburukannya. Mungkin di Malaysia banyak rusting problem, ataupun reboot macam-macam. Di sini kita sebab reboot jarang, kita boleh buat internet tu mobile dalam tower tu mobile dalam bas. Bila ada nak bagi internet ke sana, kita bas tu tempatkan di situ. Itu saja. Itu soalan engineering, bukan soalan polisi. Kesimpulan saya, pertama, kita mesti memberikan akses broadband kepada murid semua, terutamanya murid-murid yang miskin di bandar dan di luar bandar. Cara membawa akses itu bukan soalan untuk orang ramai nak bertanya. Itu soalan engineering, professional. Tak payah campur politik. Kita mesti sifatkan akses kepada broadband satu kemestian dan keperluan seperti elektrik dan bekalan air. Model yang kita nak pilih itu terpulanglah kepada eksperimen, pada experience masing-masing. Itu sajalah sumbangan saya. Terima kasih. Baik Dr. Bakri. Jadi kalau kita berbalik kepada isu tadi, sesi kedua tadi, dalam
teknologi digital, pembelajaran luar bandar ni, bagaimana kalau doktor dapat kongsikan pengalaman Malaysia dan luar negara ni, iaitu dari segi dari segi kaedah pembelajaran yang digunakan oleh negara-negara lain semasa pandemik COVID ni. Boleh doktor kongsikan? Di sekolah sini dia bukakan sekolah kepada dua bahagian. Sebab biasa sekolah hari-hari, tapi dia sekatkan sekolah kepada 3 hari seminggu. Jadi tidak pesat di sekolah. Jadi kalau sekolah tu ada bilik darjah tu 30 orang, 15 orang saja. Dia boleh sesuaikan. Mengurangkan di tempat-tempat luar bandar, di kampung-kampung yang COVID tak berapa berat, dia dah bermula membukakan sekolah. Tetapi sekolah itu ada singkatannya. Maknanya tiap-tiap meja ada glass panels dan murid-murid mesti menggunakan face mask, dan hanya setengah saja murid yang boleh datang. Setengah tu je. Mata pelajarannya dihad hanya kepada mata pelajaran yang basic seperti bahasa dan sains dan ilmu hisab. Benda-benda lain yang seperti sejarah, general subject dikurangkan. Hanya tempatan. Saya nak berbincang dengan satu perkembangan yang ada di sini, di Silicon Valley, Mekah, lembah teknologi digital, iaitu di sini sudah banyak bangun sekolah private di mana alat-alat teknologi diharamkan oleh guru, tak boleh digunakan dalam kelas. Sekali pandang ini trend yang bertukaran dengan zaman, tetapi ibu bapa murid-murid itu semuanya eksekutif dalam digital technology. Tetapi dia ingin anak-anak mereka belajar tanpa alat komputer. Pada ibu bapa ini, anak-anaknya semua dah pandai dengan alat-alat komputer. Mereka pandai melayari internet dan sebagainya sebab ibu bapanya kerja dalam industri itu. Dia hendak sekolah yang mengutamakan benda-benda yang tidak boleh didapati melalui internet, iaitu seperti tolong-menolong dan social skills yang diberatkan itu. Itulah exception that proves the rule, ataupun benda yang luar biasa yang menerangkan keadaan bukan itu tak sesuai di Malaysia. Bukan Malaysia baru lagi masuk dunia teknologi. Padahal di sini sudah mendalam, jadi dia boleh abaikan. Itu sajalah untuk sementara waktu. Okey, baik doktor. Saya ada satu soalan daripada ni, saya bacakannya. Okey, jika kita bandingkan, jika kita bandingkan dengan teknologi pendidikan dalam talian di negara-negara luar, ternyata selain daripada kelebihan penghasilan teknologi dan kekuatan ekonomi, mereka juga ada masyarakat yang sudah mampu untuk memahami bagaimana konsep pendidikan dalam talian ini berfungsi. Sebab itulah kursus ijazah dalam talian juga mendapat permintaan yang tinggi di luar negara. Seperti di US, saya difahamkan online learning is at the highest request dekat sana. Jadi soalannya, Dr. Bakri, apakah langkah yang sepatutnya diambil untuk mempersiapkan masyarakat kepada dunia pendidikan yang lebih ke arah teknologi digital ini? Itu soalannya. Pada pandangan saya, online learning atau digital learning atau learning through internet yang endahnya digunakan di taraf pengajian tinggi dari universiti
Ada satu universiti di Qatar yang semua dia tak buat classroom, tapi dia buat atau lecture hall, tapi dia buat hanya saluran melalui internet. Dia murid-murid di Qatar mendengar kuliah yang diberi di universiti di Amerika. Sama kuliahnya. Dia at the same time online. Jadi dalam sebulan 2 musim panas dia datang ke Amerika untuk bertemu dan membuat eksperimen itu. Lain daripada itu, mereka belajari melalui online dengan profesor di Amerika. Jadi tak payahlah universiti itu mendapatkan pakar-pakar sebab susah nak mendapatkan pakar datang ke Kuwait misalnya. Tetapi dengan mengada hubungan televisyen itu, dia dapat buat macam tu. Dalam bidang saya, begitu juga. Kalau ada satu teknik surgery yang dibuat baru, macam 10 tahun dulu ada laparoscopic surgery yang baru, itu ada kita live stream pembedahan yang berlaku di Mayo Clinic ataupun di Manchester, dan kita dengar dengan macam tu. Begitu juga sekarang dengan robotic, dengan robotic surgery, pakar bedah tu mungkin 10 batu jauhnya, tetapi dengan alat teknologi kita boleh buat surgery itu melalui internet. Itu peranan saya yang agak tidak dapat dieksploitasikan oleh universiti tempatan. Fikirkan kalau penuntut di Malaysia, mahasiswa di Malaysia dapat mendengar kuliah yang diberi oleh Nobel Prize di Berkeley misalnya, ataupun pakar-pakar di tempat lain. Kalau itulah dengan televisyen macam ini dan internet macam ini, saya boleh mendengar kuliah dari Stanford University tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari. Itu kalau saya nak pergi ke Stanford, maknanya sejam nak berjalan, sejam balik. Tapi dengan internet ni tak payah, saya boleh dengar dan saya boleh beri soalan yang sama, serupa dengan saya ada di bilik itu. Macam tu juga kalau Malaysia, tiap-tiap jabatan di Malaysia, jabatan ekonomi misalnya di Universiti Malaya, memberi hubungan talian dengan katakan Columbia University misalnya, di mana mahasiswa di Malaysia dapat mendengar kuliah-kuliah atau seminar-seminar graduate di Columbia misalnya. Imagine the elevation of standard of academic teaching with that. So that's to me, pada sangkatan saya, online learning ini sungguh sesuai untuk taraf universiti daripada sekolah rendah atau sekolah menengah.